Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek SCCA 2043, kami akan membentangkan tentang tajuk komunikasi antara budaya, nilai budaya, host state, kolektivisme masyarakat Cina. Sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama, Abdul Rashid bin Ismail, nombor matrik 260551. Muhammad Nafizi bin Nazaruddin, nombor matrik 260680. Rusmiza binti Arifin, nombor matrik 260844. Serta Zul Zaidi bin Jamaluddin, nombor matrik 265346. Dan kita teruskan dengan perbincangan seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Abdul Rashid bin Ismail, nombor matrik 260551. Pengenalan. Gert Hofstede ialah seorang ahli psikologi sosial Belanda yang mengkaji tentang kebudayaan, dan beliau sangat terkenal dengan penyelidikan perintisnya mengenai kumpulan dan organisasi silang budaya. Beliau memperkenalkan teori dimensi budaya. Ia menunjukkan kesan budaya masyarakat terhadap nilai masyarakat negara dan bagaimana nilai ini berkaitan dengan tingkah laku serta menggunakan struktur yang diperoleh daripada analisis fakta. Terdapat 6 dimensi nilai budaya oleh Hofstede, iaitu indeks jarak kuasa, kolektivisme dan individualisme, indeks penghindaran ketidakpastian, kewanitaan dan kejantanan, orientasi jangka pendek dan jangka panjang, serta kekangan dan kesungguhan. Penulisan ini lebih menerangkan dimensi nilai budaya oleh Hofstede dari segi kolektivisme dan individualisme pada masyarakat Cina. Negara Cina, negara republik terletak di Asia Timur yang terkenal dengan perkembangan ekonomi terpantas di dunia. Mempunyai 22 wilayah, 5 kawasan autonomi dan 4 perbandaraan pentadbiran langsung, iaitu Beijing, Tianjin, Shanghai dan Chongqing, dan 2 kawasan pentadbiran autonomi tinggi, iaitu Hong Kong dan Macau. Perubahan dan perstrukturan semula menjadikan negara Cina lebih terbuka kepada dunia luar, bermula pada pemerintahan Ma Zedong yang berfahaman komunis pada tahun 1949 dan dituruti oleh pemerintahan Deng Xiaoping. Ini secara tidak langsung merancangkan sosial ekonomi negara. Pada awal tahun 1900, rakyat Cina inginkan pembaharuan dan pemimpin pertama revolusi Cina, iaitu Sun Yat-sen. Dalam prestasi ekonomi global, tidak dinafikan bahawa Cina antara negara yang berjaya dari aspek ekonomi dan perdagangan. Cina telah beralih kepada perdagangan antarabangsa sebagai bekalan pada jangka masa panjang ekonomi. Kebanyakan rakyat Cina mempunyai pendidikan tinggi dan dikenali sebagai masyarakat yang sangat berbudi bahasa serta saling hormat menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafizi bin Nazaruddin, nombor matrik 260680. Sekarang saya akan bentangkan tentang perbezaan kolektivisme dan individualisme. Hofstede dalam beberapa penulisannya telah memperincikan banyak perkara berkaitan dimensi, nilai budaya, kolektivisme dan individualisme masyarakat dalam sebuah negara. Walaupun berada dalam satu dimensi nilai budaya Hofstede, namun kolektivisme dan individualisme mempunyai perbezaan yang ketara. Budaya individualisme atau individualistik, individu yang akan menjaga diri mereka sendiri dan lebih mementingkan diri sendiri berbanding masyarakat lain atau kumpulannya. Sikap individualisme pada sesama masyarakat mempunyai hubungan antar manusia yang tidak erat kerana setiap individu akan memberi tumpuan kepada matlamat dan objektif mereka sendiri. Budaya kolektivisme, kumpulan atau organisasi adalah lebih penting daripada individu atau pekerja yang dikehendaki memenuhi keperluan dan keinginan peribadinya mengikut matlamat organisasi.
kolektivisme ialah budaya yang menekankan bahawa individu saling bergantung dengan individu lain. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zulzaidi bin Jamaluddin. Matriks nombor 265346. Dimensi nilai budaya kolektivisme China. Masyarakat China merupakan bangsa yang terawal mencapai peradaban. Ciri-ciri dan budaya masyarakat China amat mementingkan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan dan pembentukan akhlak. Ideologi kemanusiaan Konfusianisme iaitu Chunzi adalah matlamat utama untuk menjadikan semua masyarakat berpendidikan tinggi. Orang Cina lebih bergantung kepada kumpulan atau institusi untuk menentukan apa yang harus mereka lakukan dan menekankan kesetiaan kepada kumpulan itu. Mereka lebih cenderung untuk bekerjasama dengan orang lain untuk mengelakkan risiko dan mengurangkan tanggungjawab. Secara teorinya, masyarakat Cina bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing dengan tahap pengawasan kerajaan yang ketat kerana wujudnya kumpulan pelampau dan pemisah yang cuba mempengaruhi ajaran di China. Assalamualaikum, saya Rusniza binti Arifin, nombor matriks 260844, akan menerangkan dimensi nilai budaya kolektivisme negara China. Pertama adalah aspek pendidikan China. Sistem pendidikan di China menekankan kepada peningkatan potensi diri pelajar di mana dengan matlamat bagi mendorong dan meningkatkan keupayaan yang ada pada pelajar untuk membolehkan mereka belajar dengan selesa. Kolektivisme yang ada dalam sistem pendidikan di negara China dapat dilihat dari segi pembangunan teknologi dan ekonominya yang kini berjaya menguasai dunia. Kedua adalah sifat bekerjasama masyarakat China. Sifat individualistik sama sekali tidak ditunjukkan oleh mana-mana individu atau pekerja di negara China kerana mereka sentiasa menyelesaikan tugasan secara berkumpulan dan bekerjasama. Budaya kolektivisme suka mengekalkan keharmonian dan bekerjasama mampu membawa kepada kemajuan negara dalam berbagai aspek. Ketiga adalah kepimpinan dalam budaya China. Di China, pembuat keputusan sebenar jarang mengambil bahagian dalam proses rundingan dan akibatnya proses rundingan ini akan mengambil tempoh yang agak lama. Ini mencerminkan kepentingan hariki dan saling bergantung dalam masyarakat China. Ini adalah berpunca daripada budaya Konfusianisme. Keempat adalah pengaruh agama China. China adalah sebuah negara yang berbilang agama. Budaya kolektivisme yang tinggi membolehkan masyarakat China mencampuri lain-lain agama untuk kelangsungan hidup bersama. Mereka mampu hidup dalam secara berkumpulan dan bersama dalam suasana yang harmoni. Pada kesimpulannya, globalisasi telah menyebabkan komunikasi antara budaya tidak dapat dielakkan. Elemen budaya yang terdapat di negara China memainkan peranan yang cukup penting dalam mengenal pasti kehidupan sosial, budaya, amalan dan aktiviti harian masyarakat. Budaya kolektif ini mampu membawa kepada impak yang besar terhadap kehidupan seharian. Ia penting untuk mengelakkan sistem budaya dan peribadi metafora bahasa, pandangan dunia dan makna globalisasi yang pelbagai. Ini penting bagi mempertimbangkan perbezaan berdasarkan relativisme budaya dan bukannya menggunakan prosedur untuk mewujudkan pertimbangan mengikut budaya. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.